perbincangan ataupun seminar menuju negara sejahtera pada hari ini. Khususnya akan ada sesi soal jawab dan kita harapkan soal jawab ataupun soalan-soalan yang kritis daripada para hadirin sekalian, insyaAllah. Seterusnya, tanpa membuang masa, sebelum itu saya terangkan bahawasanya program hari ini diusahakan oleh Syuban, Sekretariat Syuban ataupun Pemuda Persatuan Ulama Malaysia bersama dengan Youth Center untuk membincangkan dan mendatangkan seminar bertajuk Menuju Negara Sejahtera berdasarkan qaul Allah Ta'ala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah, tanpa membuang masa, saya menjemput saudara moderator terlebih dahulu untuk ke pentas, Saudara Syed Ahmad Faiz Syed Muhammad daripada Future Leader Training Center bagi menjemput para panel ke pentas, insyaAllah, bagi memulakan sesi kedua perbentangan Kertas Kerja. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sesi seminar kita masih bersambung pada sesi petang ini. Terlebih dahulu yang dimulakan tetamu-tamu jemputan yang hadir pada seminar kita pada petang ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita menyambung pada sesi petang ini, kita menampilkan 4 pembentang yang akan membentang daripada topik ataupun tajuk masing-masing yang telah dipilih oleh pihak penganjur. Jadi kita akan meneruskan format kita pada pagi tadi, iaitu pembentangan masing-masing dengan tajuk masing-masing selama lebih kurang 20 minit. Kemudian disambung kepada pembentang yang lain, dan pada akhir sesi bila selesai 4 pembentang itu, kemudian kita akan buka seluas-luasnya untuk sebarang pertanyaan untuk diajukan kepada pembentang. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan sesi pembentangan seminar kita pada petang yang mula ini dengan menjemput ahli-ahli panel untuk mengambil tempat. Yang pertama, dipersilakan dengan segala hormatnya pembentang kita yang pertama yang akan membentangkan tajuk ciri-ciri negara Islam yang praktis, iaitu Ustaz Abdul Hakim Osman daripada Hizbut Tahrir Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan saudara pengerusi majlis ataupun moderator, yang saya kasihi barisan ahli panel Dr. Aziz Bari dan Dr. Ridwanti, dan yang saya kasihi juga saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu anda mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Syuban Persatuan Ulama Malaysia kerana telah menjemput anda untuk membentangkan sedikit kertas kerja pada seminar pada kali ini. Cuma yang sedikit rasa pelik dan juga terkilan, kenapa tajuk saya dapat tahu beberapa hari lepas tiba-tiba ditukar. Daripada tajuk asalnya Menuju Negara Islam, sekarang ini Membina Negara yang Sejahtera. Jadi bukan saya saja, sebenarnya beberapa orang ahli panel yang lain pun terpinga-pinga, tertanya-tanya. Wallahu a'lam, mungkin pihak Syuban mendapat tekanan daripada pihak-pihak tertentu, ataupun mungkin dia tak nak suasana ini hangat sangat, membina negara Islam, menuju negara Islam. Tapi tidak mengapa, ataupun mungkin telah dijelaskan pada sesi pagi tadi, saya sampai agak lewat. Alhamdulillah,
saudara dan saudari masih lagi terus bersama dengan kita pada sesi petang ini, dan insya-Allah tajuk yang akan saya bawakan pada petang ini adalah yang telah diberikan kepada saya adalah ciri-ciri negara Islam yang praktis. Jadi sebelum saya menekankan ataupun menerangkan tentang tajuk ini, yakni ciri-ciri negara Islam yang praktis, terlebih dahulu tajuk ini sendiri yang diberi kepada saya, sedikit juga komen daripada saya, adalah apa yang akan saya bentangkan sekejap lagi dalam masa yang singkat adalah struktur negara Islam yang khususnya dibawa ataupun diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Jadi bagaimanakah ciri-ciri ataupun struktur dia, dan ciri-ciri ataupun struktur ini adalah satu struktur yang saya tidak sifatkannya sebagai satu ciri-ciri yang praktis, tetapi satu struktur yang wajib untuk diambil, untuk diterapkan oleh umat Islam. Kenapa saya menyatakannya wajib? Kerana apa yang dibawa oleh Hizbut Tahrir, struktur-struktur ini adalah berdasarkan nas, satu persatu struktur-struktur yang dijelaskan. Jadi apabila kita menyatakan bahawasanya negara Islam ini adalah negara yang dibina daripada nas-nas struktur-strukturnya, maka secara automatik negara ini adalah praktis. Dia tidak timbul lagi apabila kita membincangkan soal negara Islam, praktis ataupun tidak negara Islam ini, praktis ataupun tidak struktur ini. Kerana apabila kita membincangkan ini adalah negara Islam, maka ia merupakan satu struktur, satu negara yang memang praktis. Tidak ada negara Islam yang namanya di mana struktur itu tidak praktis ataupun tidak praktikal. Poin yang kedua, saya sempat bersama dengan beberapa orang speaker pagi tadi, walaupun tidak kesemuanya. Jadi antara isu yang dibincangkan juga adalah berkenaan dengan negara Islam itu sendiri, sama ada wujud ataupun tidak negara Islam sekarang, dan sama ada Malaysia merupakan sebuah negara Islam ataupun tidak. Dan ada beberapa pandangan yang menyatakan bahawasanya kita tidak perlu berpolemik sama ada Malaysia ini adalah negara Islam ataupun tidak, ataupun wujud ataupun tidak negara Islam di dunia pada hari ini. Tetapi bagi Hizbut Tahrir, perbincangan tentang status sesebuah negara itu adalah negara Islam ataupun tidak merupakan satu perbincangan yang vital, satu perbincangan yang serius, satu perbincangan yang memang wajib dibincangkan oleh umat Islam. Apabila kita membincangkan tentang soal negara, kita akui bahawasanya kita hidup di dalam sebuah negara dan kita perlu tahu adakah negara yang kita hidup di dalamnya ini merupakan negara Islam ataupun tidak. Kerana perbincangan yang akan saya bawa nanti adalah perbincangan tentang negara Islam. Sekiranya kita menyatakan bahawasanya negara kita adalah negara Islam ataupun telah ada negara Islam di dunia pada hari ini, maka tidak perlulah mana-mana gerakan Islam ataupun umat Islam untuk membincangkan soal penumbuhan negara Islam. Tidak timbul soal itu kerana negara kita telah Islam. Tetapi apabila kita membincangkan bahawasanya ada ataupun tidak, wujud ataupun tidak sebuah negara Islam, dan kewujudan negara ini dari segi hukum adalah merupakan suatu yang fardu, maka kita wajib tentukan status negara yang kita diami ini ataupun negara umat Islam yang lainnya sebagai negara Islam ataupun tidak. Itu kepentingannya. Sebagaimana kalau kita menyatakan bahawasanya solat itu wajib, kita wajib bersolat. Kalau kita menyatakan pendirian negara Islam itu adalah wajib, maka wajib untuk kita berusaha untuk menegakkan negara Islam. Maka kerana itu perbincangan mengenai sama ada Malaysia ataupun lain-lain negara di dunia pada hari ini adalah negara Islam ataupun bukan, merupakan satu perbincangan yang serius. Dan secara jawapan yang ringkasnya, secara jawapan ringkasnya dalam masa yang ringkas ini juga, Hizbut Tahrir menyatakan bahawasanya tidak ada satu pun negara Islam di dunia pada hari ini. Tidak ada satu pun negara yang boleh diiktiraf ataupun disifatkan sebagai negara Islam. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, begitu juga dengan panel-panel jemputan yang datang, oleh kerana ahli-ahli panel yang dijemput ini daripada pelbagai aliran, maka pelbagai pendapat yang boleh dikemukakan, dan kita berbincang di sini secara ilmiah dan juga secara ukhuwah. Terpulanglah kepada saudara dan saudari untuk menerima pendapat mana yang saudara dan saudari yakini. Jadi itu adalah kepentingan untuk membincangkan sama ada sebuah negara ini adalah negara Islam ataupun tidak. Dan secara ringkasnya saya ulangi, Hizbut Tahrir menyatakan tidak ada satu pun di dunia pada hari ini yang disebut sebagai negara Islam. Yang ada adalah negara umat Islam ataupun negara kaum muslimin, itu ada. Tetapi negara Islam itu tidak ada. Yang kedua, apa yang disebut dan apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah untuk istinaf al-hayat Islamiyah, untuk mengembalikan semula kehidupan Islam.
Yang pentingnya adalah untuk mengembalikan semula ke semua kehidupan Islam secara kafah. Dan kita meyakini bahawasanya tidak akan tegak Islam secara kafah kecuali dengan adanya sebuah negara yang menerapkannya. Dan negara yang menerapkannya ini adalah negara yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai negara khilafah. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya negara umat Islam ini adalah negara khilafah. Rasulullah telah menyatakan kepada kita bahawasanya selepas zaman nubuwah tidak ada lagi zaman kenabian. La nabiyya ba'di wa satakunul khulafa fataksuru, kata Rasulullah. Okey? Tidak ada lagi nabi sesudahku ini, tapi akan ada para khalifah yang akan menguruskan kamu semua. Jadi negara khilafah ini adalah sebuah negara Islam, dan negara Islam yang kita bincangkan di sini adalah negara Islam yang berdasarkan wahyu. Negara Islam yang telah ditunjukkan, yang telah dibuktikan wujudnya oleh para sahabat ridwanullahu alaihim. Selepas sahaja kewafatan Rasulullah, maka Abu Bakar dilantik sebagai khalifah yang pertama kaum muslimin, dan negara tersebut, daulah Islam tersebut dikenali sebagai daulah khilafah. Dan daulah khilafah ini pada peringkat awal permulaannya pada 4 orang khalifah disebut sebagai khulafaur rasyidun. Ini merupakan suatu kekhilafahan yang berpetunjuk ala minhajun nubuwah, yang mengikut metod kenabian. Dan selepas itu sejarah Islam mengenal bahawasanya khilafah ini beralih tangan kepada satu dinasti yang dinamakan sebagai dinasti Umayyah, dan kemudian beralih tangan lagi kepada dinasti Abbasiyah, dan kemudian kepada Utsmaniyah. Tetapi kesemuanya mengakui bahawasanya wujudnya bentuk negara tersebut adalah negara khilafah, bukan negara demokrasi, bukan negara republik, bukan negara teokrasi dan sebagainya. Tetapi negara bagi umat Islam adalah negara khilafah. Dan negara khilafah ini wujud sehingga lebih kurang 1432 tahun setelah pada tahun 1342 Hijrah telah dijatuhkan oleh musuh Islam yang mengkhianati Islam dan dipimpin oleh para pengkhianat pada ketika itu yang diketuai oleh Mustafa Kamal laknatullah. Jadi pada waktu itu telah habis ataupun telah hancur sebuah negara Islam yang mula berdiri daripada 1 Hijrah. 1 Hijrah, kita mengalu-alukan kedatangan Dr. Asri, seorang penceramah dan juga pendakwah yang penuh sensasi di Malaysia. Saya mengambil alih tugas pengurusi sekejap. Jadi apabila membincangkan negara Islam, Hizbut Tahrir membincangkan negara Islam ini adalah negara khilafah. Dan sekiranya tidak ada negara yang dinamakan sebagai negara khilafah, maka itu bukan negara Islam. Dan kalau kita lihat dalam sesi perbincangan pagi tadi, di antara isu yang dikemukakan adalah apakah kepentingan dalam membincangkan negara Islam dari sudut definisi negara Islam itu sendiri. Dan bagi Hizbut Tahrir, definisi negara Islam itu kita mengambil sebuah definisi dan kita meletakkan nas untuk menyatakan definisi negara Islam itu begini dan begini. Di antara definisi negara Islam yang telah diambil oleh Hizbut Tahrir adalah sebuah negara, daulah Islam ataupun biladil Islam ataupun biladil khilafah ataupun daulah al-khilafah itu hiya biladul lati tutabbiqu fiha ahkamal Islam wa yakunu amanuha bi amanil Islam. Hizbut Tahrir meletakkan dua ciri-ciri utama ataupun dua ciri-ciri asas untuk menyatakan sesebuah negara itu negara Islam ataupun tidak. Negara Islam itu adalah negara yang mana hiya biladul lati tutabbiqu fiha ahkamul Islam, yang diterapkan di dalamnya hukum-hukum Islam secara keseluruhan. Jika tidak diterapkan hukum-hukum Islam dalamnya, maka itu tidak dinamakan negara Islam. Negara Islam adalah negara yang mesti, yang wajib diterapkan di dalamnya hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan yang kedua, apabila kita membincangkan tentang negara Islam, keamanannya, wa amanuha bi amanil Islam. Keamanannya itu mesti berdasarkan keamanan Islam. Apakah yang dimaksud sebagai keamanan Islam? Maksudnya yang memerintah, yang menguasai, yang memerintah negeri tersebut, polisnya, tenteranya, pemimpinnya yang menjaga keamanan negara tersebut mestilah beragama Islam. Orangnya itu beragama Islam, pemerintahan Islam,
orang yang memerintah itu adalah beragama Islam, dan yang menjaga keamanan kaum muslimin adalah orang Islam, bukan daripada Barat, bukan daripada Amerika, bukan daripada Britain, bukan daripada Eropah, bukan daripada musuh-musuh Islam. Jadi dua syarat itu adalah berdasarkan nas Al-Quran dan juga As-Sunnah, bahawasanya umat Islam itu wajib menerapkan Islam, wajib untuk menerapkan Islam. Maka ini dimanifestasikan oleh sebuah negara yang di dalamnya diterapkan Islam secara keseluruhan. Saudara dan saudari hadirin hadirat rahimakumullah, walaupun sebagaimana saya sebut tadi, walaupun ada di kalangan umat Islam yang tidak bersetuju bahawasanya negara Islam itu adalah negara khilafah, ataupun yang menyatakan pelbagai pandangan ataupun persepsi negatif tentang negara khilafah, termasuklah kita kata yang menyatakan bahawasanya negara ini tidak wajib. Bukan wajib, negara itu tidak wajib, yang wajibnya adalah penerapan hukum di dalamnya. Ada yang menyatakan bahawasanya negara khilafah ini merupakan satu negara Islam yang khayal, yang ingin dibina oleh Hizbut Tahrir. Mana logik, mana mungkin dalam keadaan sekarang nak menyatukan umat Islam yang berjumlah lebih kurang 1.6 bilion di bawah satu negara. Maka idea ini disebut sebagai idea yang khayal. Ada pelbagai lagi ada pelbagai lagi persepsi yang negatif tentang negara khilafah. Itu adalah satu pandangan. Dan saya menjelaskan di sini kekeliruan pandangan-pandangan tersebut. Yang pertama sekali, apabila kita membincangkan negara Islam, maka kita menyatakan bahawasanya negara Islam ini adalah negara yang wajib berdiri di atas asas wahyu, bukan di atas akal, kebijaksanaan manusia, tetapi negara yang wajib didirikan di atas dasar wahyu, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajib didirikan dasar negara ini berdasarkan akidah Islam. Dan apa saja aturan yang terbit daripada peraturan negara itu mesti berdasarkan daripada akidah Islam. Hukum-hukum yang diterapkan itu mesti berdasarkan akidah Islam, bukan hukum yang berdasarkan apa saja undang-undang yang diluluskan oleh majoriti manusia secara akal mereka. Tidak. Tetapi wajib bagi pemerintah itu menerapkan hukum-hukum itu berdasarkan wahyu. Inilah yang kita katakan negara itu mesti terhasil daripada akidah. Apabila kita menerapkan satu hukum negara tersebut, dalam negara tersebut, kita ambil contoh yang mudah, apabila kita menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri, maka kita menerapkan hukum tersebut kerana berdasarkan wahyu. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita menerapkan hukum tersebut kerana diluluskan majoriti oleh parlimen. Parlimen diluluskan majoriti ataupun tidak, hukum Allah itu wajib diterapkan. Bukan soal majoriti. Hukum Islam itu wajib diterapkan berdasarkan akidah Islam, akidah kita sebagai Muslim. Ini yang saya maksudkan, negara ini, negara khilafah itu sendiri adalah negara yang berdiri berdasarkan wahyu, bukan negara yang direka oleh manusia, bukan sebagaimana negara demokrasi ataupun negara diktator. Barat cuba untuk meracuni pemikiran umat Islam dengan negara Islam. Barat cukup takut, pihak kufar ini cukup takut. Sekiranya umat Islam ini bersatu di bawah satu negara, maka umat Islam akan mempunyai satu kekuatan, sebagaimana umat Islam telah mempunyai satu kekuatan yang terdahulu. Dan kekuatan ini adalah kekuatan yang boleh membinasakan Barat yang memusuhi Islam. Kerana itu Barat mencanangkan, Barat mewar-warkan kepada seluruh dunia, menakut-nakutkan umat Islam, menyatakan idea ini sebagai satu idea yang bohong, sebagai satu idea yang khayal, sebagai satu negara yang ekstrim, sebagai satu negara yang kuno, yang tidak bertamadun dan sebagainya. Pelbagai propaganda yang negatif diletakkan oleh Barat, dan sebahagian daripada umat Islam termakan dengan propaganda yang negatif ini, sehingga mereka menyatakan bahawasanya negara khilafah ini adalah negara yang khayal, yang tidak wajib, yang tidak relevan dan sebagainya. Saudara dan saudari rahimakumullah, saya mohon kepada saudara dan saudari merujuk kepada slide yang telah difotostat yang ada dalam fail masing-masing. Dalam usaha untuk mendirikan negara khilafah, dalam usaha untuk mendirikan negara Islam dengan metod ataupun dengan tarekah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hizbut Tahrir telah menggali, telah mengistimbat nas-nas yang sahih daripada Al-Quran dan juga hadis bagaimana struktur negara ini. Dan ringkasan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan adalah berdasarkan ringkasan yang saya ambil daripada buku keluaran Hizbut Tahrir, Ajhizah Daulah Al-Khilafah fil Hukum wal Idarah. Struktur negara khilafah dalam masalah pemerintahan dan juga administrasi.
Dan buku ini boleh didapati di Pejabat Hizbut Tahrir di Bangi. Bagi tuan-tuan yang ingin mengkaji segala struktur yang ada, yang saya berikan, yang kita kepilkan bersama, ada nas-nas dia yang secara rinci dan juga secara umum dibincangkan dalam buku ini. Dalam usaha untuk kita menegakkan sebuah negara, ini bukan merupakan usaha yang main-main, dan ini bukan merupakan usaha yang kita kata boleh ditanggapi dengan cara yang sepele, dengan cara yang remeh-temeh. Satu perkara yang saya nak petik daripada perbincangan pagi tadi, saya sempat mendengar dan tertarik dengan satu statement. Bukan saya tertarik dengan orangnya, tapi tertarik dengan statement Datuk Nakai. Dia menyatakan bahawasanya tidak ada guna kalau generasi Y dan sebagainya cuba memberontak dan cuba untuk menumbangkan kerajaan, dan setelah itu, setelah tumbang kerajaan, mereka tidak tahu nak melakukan perubahan bagaimana, tidak tahu nak lakukan apa selepas pada itu. Itu satu statement yang menarik daripada orang yang mungkin kurang digemari oleh para penonton sekalian. Jadi betul, daripada sudut itu betul, dalam usaha kita nak membina negara, maka kita mestilah jelas bagaimanakah negara yang akan dibina itu. Dan Hizbut Tahrir dalam konteks ini telah menjelaskan satu persatu. Ini strukturnya. Kalau negara Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan telah melihat bagaimana strukturnya. Ada yang di-Pertuan Agong atas sekali, ada Perdana Menteri, ada Kabinet dan sebagainya. Itu struktur negara satu Malaysia. Tetapi dalam negara khilafah pun ada struktur. Dan struktur ini kita bincangkan satu persatu berdasarkan nas dan berdasarkan apa yang telah dipraktiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Struktur ini diambil daripada situ. Contohnya, apa yang dibincangkan pada pagi tadi, saya sentuh sedikit saja. Bagaimanakah kedudukan orang-orang non-Muslim? Bagaimana kedudukan orang kafir dalam negara khilafah? Ada satu persatu, ada hak mereka, ada tanggungjawab mereka dalam negara khilafah. Dan kita baru keluarkan satu nahdah, satu terbitan mingguan kita, yang dulu sering dibaca oleh Dr. Asri. Sebab tu saya di Perlis, sehingga dia panggil saya nak jumpa. Dia berminat dengan satu nahdah. Saya rasa dia masih ingat lagi peristiwa tersebut. Jadi kita keluarkan dan kita terangkan bagaimanakah hak-hak dan tanggungjawab non-Muslim dalam negara khilafah. Kita meletakkan satu persatu. Dan kita ingat bahawasanya dalam negara Islam, dalam daulah Islam, orang non-Muslim ini ada hak dan ada tanggungjawabnya. Dan sebagai contohnya, mereka tidak boleh memegang jawatan pemerintahan. Tidak ada dalam sejarah negara Islam yang kita nak merujuk zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman Khulafaur Rasyidin secara khususnya, tidak ada orang non-Muslim itu berada di bawah, berada di atas daripada, berada di peringkat pemerintahan. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak boleh ada kedudukan haram bagi orang Islam berada dalam satu kedudukan di mana orang kafir itu menguasai orang Islam. Dan ini dimanifestasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak ada seorang pun orang kafir yang menjawat jawatan pemerintahan. Jawatan pentadbiran berbeza. Kita bincangkan satu persatu. Dan dalam negara Islam juga, bagaimana dari segi ekonomi dibentuk. Perbincangan tentang ekonomi, ada Baitul Mal dia. Dan Baitul Mal ini mengurus persoalan ekonomi, mengurus bajet negara, bagaimana pendapatan dan bagaimana pengeluaran, yang 100% berbeza dengan apa yang dipraktiskan pada hari ini. Orang tanya bagaimana umat Islam itu ingin mengambil pendapatan dalam negara sekiranya tidak ada cukai. Cukai dalam negara Islam itu tidak ada, jadi bagaimana? Ada, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat bagaimana adanya ghanimah, adanya kharaj, adanya jizyah dan adanya hak-hak milik umum yang boleh mendatangkan hasil kepada sesebuah daulah Islam. Dan di antara aspek yang terpenting apabila kita membincangkan tentang negara Islam, struktur-struktur ini yang saya cakap satu persatu kita ambil daripada nas, dan kita mestilah bersedia. Kita bersedia daripada sekarang dalam nak menegakkan daulah khilafah, dalam menegakkan negara Islam. Kita bukan bincang soal bagaimana nak bina satu rumah. Kita bukan bincang bagaimana nak bina sebuah pejabat ataupun bagaimana nak bina sebuah universiti. Tapi kita nak bina satu negara. Dan satu negara yang kita nak bina ini satu negara yang bakal menjadi kuasa besar dunia. Kalau kita melihat kepada keadaan sekarang, negara Malaysia dan negara-negara umat Islam yang lainnya, tidak akan kembali kita kata kepada Islam, kerana kita melihat kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin mereka tidak mahu menerapkan Islam, tidak mahu menggabungkan negeri-negeri umat Islam ini ke dalam sebuah daulah sahaja. Mereka mahu tetap tinggal dalam negara orang Soviet dan juga watannya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagai penutup kepada sesi yang
begitu ringkas ini. Dalam nak menegakkan Daulah Khilafah ini juga, Hizbut Tahrir telah bersedia dengan sebuah perlembagaan. Jadi Hizbut Tahrir telah mengeluarkan buku yang bertajuk Muqaddimatud Dustur, Muqaddimah kepada perlembagaan, yang terdapat di dalamnya lebih kurang 191 fasal. Dan dibincangkan setiap fasal ini secara satu persatu berdasarkan nas, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah. Maka apabila kita berjaya menegakkan Daulah Khilafah, tidak kira di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kejayaan itu, maka insya-Allah Muqaddimah Dustur ini ataupun perlembagaan ini akan diterapkan oleh Hizbut Tahrir sebagai undang-undang asas bagi negara. Dan apa berlaku kepada undang-undang yang sedia ada, apa berlaku kepada perlembagaan yang sedia ada, insya-Allah kita akan menukar perlembagaan yang sedia ada ini kepada perlembagaan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa Hizbut Tahrir menyatakan begitu? Dalam penulisan-penulisan, dalam ceramah-ceramah Hizbut Tahrir, kita menyatakan bahawasanya rakyat Malaysia ini sudah begitu lama berada di bawah perlembagaan yang diciptakan oleh Lord Red. Dan saya tanpa segan silu, saya menyatakan di sini, walaupun kita ada pakar perlembagaan yang mungkin berbeza pendapat dengan saya di sini, perlembagaan yang dicipta oleh Lord Red ini merupakan perlembagaan kufur. Bukan orang yang mengamalkannya itu tidak, tetapi perlembagaan itu kita menyatakan itu perlembagaan kufur kerana diasaskan oleh undang-undang kufur, dibuat oleh orang kafir walaupun ada orang Islam di situ. Tetapi di dalam perlembagaan itu tidak ada satu pun dalam perlembagaan persekutuan yang menyentuh tentang Al-Quran dan Sunnah, kecuali perkara 31 yang menyatakan bahawasanya agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Jadi kita menyatakan kita ingin menggantikan perlembagaan ini. Kalau Lord Red boleh buat perlembagaan dan umat Islam di Malaysia, pemimpin di Malaysia boleh terima undang-undang yang dibuat oleh Lord Red oleh orang kafir. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh Islam dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita persembahkan dustur ini, perlembagaan ini kepada banyak negara, kepada banyak pemimpin di dunia untuk mereka mengkaji dan untuk mereka menerapkan. Jadi kita boleh ganti dengan perlembagaan yang sedia ada. Sebagai penutup, insya-Allah saya meminta kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari hadirin dan hadirat, agar wacana kita pada hari ini berjalan dengan baik, walaupun berlaku perbezaan pendapat. Dan insya-Allah selaku ahli panel yang pertama pada sesi petang ini, saya mengharapkan saudara dan saudari terus kekal untuk ke sesi soal jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.